Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT tempat kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini mula balik PKP PKP. Lepas baru start, kita dah agih nota untuk kelas usul tafsir. Tapi qadarallahu masya'a wa fa'ala, mentakdirkan Allah Ta'ala apa dia kehendaki dan dia buat. Kita redha dengan apa yang Allah Ta'ala beri pada kita, susah atau senang. Allah Ta'ala maha kaya dan maha berkuasa, lagi penyayang. Allah Ta'ala maha mengetahui dan maha penyayang ke atas kita. So dia buat apa dia buat dan kita redha sajalah, kan? Kita redha bukan sebab kerana kita putus asa, tapi kita tahu Allah Ta'ala ada simpan terbaik untuk kita. Takkanlah dia beri pada kita benda buruk lepas kita minta pada dia kebaikan. Ala kulli hal, jadi kita macam biasalah bila start PKP balik, kita stop kelas yang khusus pakai kitab, kita mula balik tajuk umum. Dan tajuk malam ni yang saya sebenarnya tadi dua tajuk saya cadang nak bincang berkenaan dengan Quran sebagai mukjizat Muhammad SAW yang teragung. Tapi dalam masa sama saya fikir balik 3-4 hari ni kan, bila start balik PKP ni, orang ramai mula start lah rasa kepala, yang ada anak tak tahu nak hantar anak ke mana, yang dah bergaji hilang punca pencarian dan sebagainya, yang menyaga macam tu juga dilimitkan masa. So benda ni akan melahirkan depression atau kemurungan sebenarnya. Memang kita tak nafikan, bahkan baru ni pun banyak di televisyen di akhbar-akhbar dan sebagainya dibincang tentang tajuk ni. Sebab dia masalah kesihatan tubuh badan tu, walilham, makan kenyang, tak ada kebuluh. Tapi dalam masa sama masalah jiwa. Ini adalah benda yang sangat-sangat kritikal. Okay. Jadi kalau kita ikutkan first thing first, nak fahamkan kan tentang tajuk kemurungan atau depression. Dalam bahasa Inggeris dia depression.
Dia saya terus terang saya akan sebut benda ni berdasar pada skop agama. Sebab siapa-siapa yang mungkin belajar psikiatris ke belajar bidang sakit jiwa dan sebagainya, yang mungkin tak setuju, tak kisah. Tak setuju dengan saya bukannya cik makan awak pun. Tapi tak faham kan sekarang Sebab benda ni bila Allah Taala utuskan Muhammad SAW, dan bahkan kita baca dalam ayat 57 surah Yunus, kan Allah Taala nyatakan tentang Quran ni adalah syifaun lima fis sudur, penawar bagi apa dalam dada. So basically tajuk tentang Al-Quran ni menangani masalah masa depression atau kesedihan atau masalah kemurungan atau masalah jiwa ni, ia adalah benda yang benar. Dan saya takkan bawa kaedah ni seperti geng-geng ruqyah bawa, dan pegang orang baca ayat Quran. Saya takkan buat benda tu, walaupun para sahabat Nabi SAW pernah menyembuhkan orang gila dengan Al-Fatihah sahaja. Telah sahih hadis yang datang tentang kelebihan surah Al-Fatihah bila dipanggil sebagai surah ruqyah. Surah ruqyah sebab dia dibaca kepada orang yang kena bisa, dia sembuh. Dia kena pada baca orang gila, orang tu sembuh, jadi waras semula. So basically kalau ikut kepada tajuk kaedah tu ada, tapi saya insyaAllah takkan ajar kaedah berkenaan. Kita takkan bincang berkenaan cara untuk menyembuhkan orang dengan secara jampi. Tapi kita akan bincangkan berkenaan masalah bagaimana seseorang tu patut mencari jawapan ataupun kita panggil penyembuhan untuk diri dia, jiwa dia daripada Al-Quran Karim. Baik, first thing first kita bincang dulu masalah depression ataupun kemurungan. Okey, kemurungan ataupun depression ni dia antara penyakit masa kini sebenarnya. Yang banyak orang sebenarnya mengalami penyakit ini kan. Wallahu a'lam, mungkin cara hidup yang berbeza. Pada banding zaman dulu, kita kena keluar rumah cari makan dan sebagainya. Kita keluar bermuamalah, sentuh ini, kena sakit badan dan sebagainya. Mungkin kemurungan tadi jadi hilang bila kita keluar rumah. Kita berjalan cek makan. Tapi zaman sekarang ni berlaku satu panggil kemudahan dalam bekerja, kemudahan dalam hidup, menyebabkan mungkin kita tak keluar rumah pun dapat selesaikan segala urusan. Contoh zaman sekarang bila kita ada sistem pesanan makanan melalui handphone. So tak keluar rumah langsung, tak tengok matahari, tak sentuh sekian. Sedangkan Allah Taala dalam Al-Quran Karim memang suruh kita berjalan di muka bumi, tengok kesan yang terjadi pada kaum terdahulu. Sebab ini di antara benda yang boleh membantu jiwa kita kan, untuk faham matlamat hidup kita, untuk kita faham berkenaan dengan hakikat dunia ini. Sebab orang kaya macam mana sekalipun akhirnya akan mati masuk kubur. Kan dalam kubur tadi tak ada special pun. Tak ada special, tak ada sambutan utama, bahkan siapa bergelaran sekalipun kat dunia sekarang, tapi satu masa nanti bila dia mati, tak ada benda dah. Sebab tu bila Al-Quran, dalam Al-Quran Karim Allah Ta'ala suruh kita berjalan, tengok kesan orang-orang terdahulu dan sebagainya, ia boleh membantu baiki jiwa kita. Tapi mungkin macam saya kata tadi, pada zaman sekarang orang kita dapat accept friend saya memang Facebook ada, tapi sebenarnya problem dia, saya bukannya tengok sangat Facebook. Jadi bila orang tengok Facebook saya, dia ingatkan saya aktif. Tak, saya aktif Facebook ni kes nak mengajar online je. Kalau ikut kepada memang tu saya tak buat, tak layan pun. Sekali-sekala kadang-kadang adalah nak bergaduh dengan orang, saya buatlah gunakan Facebook. Kalau tidak, tak ada. Kalau kita minta maaf, siapa yang bagi minta friend tak dilayan tu, saya tak buka pun kadang. Ala kulihat tak apa kan, kita kenal macam ni lagi baik. Yang kenal rapat sangat pun masalah juga. Kan takut nanti kan berlaku benefit kan. Macam berkenal sangat kan. Jadi macam ni lah, agak kena jaga sikit. Jadi ala kulihat bila kita sebut tentang cara hidup kita sekarang ni, dia boleh membantu, dia menggalakkan lagi berlaku depression. Sebab saya ulang balik, cara hidup kita zaman sekarang tak sama. Zaman dulu orang kena keluar rumah, berjalan kan, pergi belakang rumah tengok ayam ke, tengok itik ke, tengok sekian ke. Benda-benda tu pada zaman sekarang sebenarnya kalau misalkan memang kita kata benda tersebut memang berlaku macam tu. Memang kita tidak banyak bermuamalah dengan luar. Anak-anak kita dunia kecil besar ni handphone. Lain handphone depan tu, tekan sini. Kadang kita tengoklah budak-budak ni tak ada interaksi dengan orang, dan tak ada macam tegur-menegur dengan orang yang dilihat. Benda-benda macam ni sebenarnya tak sihat. Memang tak sihat daripada asal.
Bahkan macam kita kata penyumbang kepada kemurungan ni antara dia. Jadi kajian moden telah mencatatkan kemurungan ini sebagai penyakit paling bahaya pada zaman sekarang. Bahkan paling bahaya kepada manusia tinggal di muka bumi. Bahkan lebih teruk daripada corona sebenarnya. Sebab dia kata penyakit kemurungan ni dikatakan menimpa pada zaman sekarang ni secara dunia, seluruh dunia, seorang daripada 5 orang manusia zaman sekarang didapati mengalami kemurungan. Sedar atau tidak lah. Sedar atau tidak. Ini tak kira macam kita ada isteri kan, isteri kita punya keadaan. Tengok kan, kadang-kadang dia tak cakap, dia kata tak faham ke. Tapi sebenarnya tak faham dia tu, kita pun pelik juga kan. Bagilah tahu, kau tak faham. Bila kita dia diam kan, kita nak faham macam mana. Kadang-kadang ada orang dia punya masalah macam mana, tak betul serang tu pun membawa kemurungan juga. Sebab kita harap orang bertukar dengan cara tersendiri. Kita nak cakap, biar dia bertukar sendiri. Ini paling tak logik. Paling tak logik. Dan kita tak puas hati dengan orang, cakap. Saya ingat macam Ustaz Usni, Hafizahullah, dia cakap dengan saya, dia apa? Dia kata kadang-kadang kita ni tak puas hati dengan kawan kita. Kita telefon lah, dia kata. Bukan kita kenal dia. Kenapa tak telefon? Cakap dengan dia direct. Memang kita kata benda macam ni, kita kadang-kadang membawa kemurungan lah. Orang tak bertukar dengan teguran kita. Tak nak terima kita punya nasihat. Kita murung. Actually, memang kita akan murung. So, bila disebut tadi, 1 daripada 5 orang di dunia sekarang ni, memang dapati ada kemurungan. Dan penyakit ni dia banyak tersebar di antaranya pada golongan wanita. Secara khususnya banyak sebenarnya banyak wanita. Sebab tadilah pasal kes suka pendam rasa. Cakap orang kata suka bebel, tapi pendam rasa pun berlaku juga kan. Dan benda ni kadang-kadang membawa bila orang tu ada kemurungan, dia akan bawa kepada banyak perkara lah. Antaranya pengabaian jiwa diri dia. Atau kadang-kadang dia abaikan diri dia, tak jaga kebersihan, tak nak elokkan diri dia. Kemudian ataupun dia dia dalam keadaan menyakiti diri pun ada juga. Sampai kadang-kadang dia kata sampai bawa bunuh diri pun ada. Bunuh diri pun ada. Sebab kerana dia dirasakan diri tak ada nilai pada orang, tak ada nilai pada keluarga, tak ada nilai pada sekian. Okey. Dan kadang-kadang dan berhubung penyakit kemurungan ni dengan benda telah lalu atau dengan sebab yang tak zahir, kadang-kadang tak nampak pun. Benda telah lalu zaman dulu, zaman kecil dia kena abuse ke. Orang tak perasan, tak nampak. Okay? Ataupun macam orang tu terikat, seorang tu dengan keadaan atau individu yang lalu, tapi tak boleh dilupakan. Kejadian tak dilupakan. Okay? Tak dilupakan. Lalu dia kata dan tak mampu untuk dia menghadapi kehidupan yang baru. Okay. Dan dia kata dan orang yang ditimpa dengan kemurungan ni, dia akan dilingkungi dalam keadaan atau kerunsingan dan berfikir yang negatif. Everything is negatif. Fikir negatif, tengok ni negatif, suami tak sayang lah sebagainya. Macam seburah yang biasa berlaku. Dan dia yang akan menjadi orang yang sakit ni tidak mampu untuk memandang kepada hidup dia dengan sebarang harapan. Tidak juga dengan sangka baik. Sentiasa negatif. Negatif agak ni sikit Dan di antaranya dia kata contoh macam dia kata dia sentiasa dan sampai kadang-kadang dia melihat diri dia lah musuh paling besar. Dia enemy dia bukan luar, enemy dia diri dia sendiri. Kan? Dan banyak kali yang merasakan manusia ni tentang bila dia jadi depressed ni, dia akan rasa lemah, malas kan? Dan tidak segera untuk dan tidak cepat untuk membantu kepada orang lain, kepada bantuan orang lain, dia tak nak untuk bantu orang lain ke tolong orang pun tak nak. Macam ni dan macam mana kita kata punca untuk berlakunya sikap atau rasa tersebut banyak sebab dan di antaranya contohnya macam orang tu dia kehilangan, kadang-kadang berlaku punca dia sebab kehilangan orang yang disayang. Mati nenek ke, mati mak ke, mati sekian ke. Ada saya jumpa kan, Allah Ta'ala jadikan kan kawan-kawan kita kadang ada baik bagus, tapi meninggal keluarga dia terus down, berhenti belajar pun ada. Dia tak larat, tak sanggup nak teruskan hidup. Ataupun ditimpa dengan sebarang perkara mengejut lah, ataupun merasakan seorang tu kekurangan dan juga kelainan dengan kawan-kawan dia. Saing dia macam ni, kawan dia macam ni, tiba dia rasa diri dia terasing. Ataupun dia rasa kegagalan dan tak akan menerima dan dia tak boleh menerima
realiti hidup dia hasil sebab dia sibuk banding diri dengan orang lain. Dan sibuk banding diri dengan orang lain. Dia belajar, orang tu belajar, dia sibuk bandingkan. Dalam keadaan ini tak boleh tidak, orang sakit tu dia kena bantu diri dia dengan rawatan. Okey. Dan saya tak sebut ulang lagi, rawatan yang saya nak bincangkan hari ini bukan bersifat jampi. Demikian juga bukan bersifat chemical. Sebab ada orang kadang-kadang macam pergi psikiatris, dia bagi ubat-ubat yang kononnya dia akan memberikan kepada orang sakit kemurungan tadi perasaan lapang dan juga seronok. Kadang-kadang kita bimbang benda tu drugs tadi menjadikan orang tu sementara je. Bahkan lagi teruk, lepas dia habis kesan dadah tersebut, dia akan lagi dahsyat. Sebab macam orang mabuk lah. Banyak orang mabukkan diri isap dadah ni sebab nak hilangkan masalah. Tapi lepas dia mabuk, selesai mabuk habis, masalah masih ada. Masalah masih ada. Ini problem yang menyebabkan kita kata banyak di kalangan manusia ni tak boleh faham. Sebab cara macam tu tak betul. Sebab tu rawatan menggunakan chemical yang sedemikian. Dalam Islam tak digalakkan. Sebab dia cuma suppress perasaan sebut sementara. Habis ubat, kelang kabut balik. Jadi dia kata, jadi sebenarnya kalau di mana sebenarnya tak ada untuk orang lain peranan dalam mengubat atau merawat orang murung ni kecuali untuk menyokong dan juga mendorong sahaja. Kalau kita nampak keluarga kita ada kemurungan, kita cuma boleh sokong dan dorong. Selagi dia tak boleh ikutkan panduan-panduan yang diberikan Al-Quran Karim untuk dia baiki diri dia, maka selagi itu dia takkan boleh. Okey. Rasulullah SAW, kalau kita nak faham ni kena faham betul-betul. Sebelum kita tengok orang lain, tengok Rasulullah. Rasulullah SAW, baginda adalah sebenarnya manusia yang paling teruk kena ujian. Teruk kena ujian, sangat teruk. Kan dahsyat tak dahsyat je kan. Sampai Allah Ta'ala sendiri pun sebut pada Nabi kan. Kami benar-benar tahu engkau sedih kan. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim kan. Macam surah Kahfi. Allah Ta'ala kata tahu Nabi sedih dengan apa yang orang-orang musyrikin cakap. Dan betul, memang betul. Sebab kalau kita perhatikan balik, Nabi SAW, dia daripada dia kecil sampai umur 40 tahun sebelum dapat wahyu, baginda adalah manusia yang dimuliakan. Mana orang pandang dia mulia. Digelar Al-Amin, Al-Amin, Sadiqul Wa'di, benar janji, Amin. Bahkan orang musyrikin faham ataupun tahu sifat Nabi ni secara majoriti, semua tahu. Tak ada siapa kata Nabi penipu. Tak ada siapa kata Nabi penipu. Tapi bila Nabi SAW didustakan, so kesedihan tu berlaku. Sebab Allah kata fala yahzunka qauluhum. Kan? Dan surah akhir surah Yasin kan, fala yahzunka qauluhum. Jangan sedihkan kau hai Muhammad kata-kata mereka. Sebab memang kalau patut sedih, Nabi sedih. Kalau kita tengok dalam equivalent manusia yang mulia kemudian tiba-tiba jadi hina. Dia kena tekanan ni, kebanyakan manusia gagal. Contoh macam kalau kita lihat macam dulu Asy'ari Muhammad Abuya Arkam. Kan satu masa dulu dia datang ke mana-mana, orang datang salam cium tangan dia. Salam memang orang akan sambut dia, datang mana orang bernasyid bila Abuya pulang kan. Jadi bila sampai peringkat macam tu kan, kita perhatikan dia dah tahap orang muliakan sangat-sangat. Tiba-tiba satu hari tahun 90-an, 92 datang ditangkap oleh ISA, di polis, masuk ISA, kemudian datang televisyen, diisytiharkan saya salah, saya silap. Lepas daripada panggil pengakuan dia, bertaubat tu, dia depression yang membawa sampai dia lumpuh tau. Di akhir hayat dia, Asy'ari Muhammad yang kadang-kadang geng-geng Rufaqah lah benda Ikhwan Global ke dan sebagainya, yang masih lagi mengagungkan dia. Ketika sebelum dia mati, Allah Ta'ala jadikan dia tak boleh bergerak. Dia duduk atas kursi roda macam tu, air liur pun kena lapkan. Bahkan ketika bercakap pun dia tak boleh cakap. Dia cakap bunyi gitu. Saya bukan ejek nak cerita. Kalau tuan-tuan jumpa video dan YouTube ada cerita-cerita tu. Video akhir hayat dia macam mana sebelum dia mati, dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Yelah, kalau kita bayangkan orang duk sebut dia wali lah, dia sekian lah, doa dia makbul lah, cakap dia semua jadi. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi kehinaan, tidak lagi dimuliakan, kan dipandang orang sebagai sesat, terus dia blackout, terus jadi macam tu. Itu contoh Abuya. Lain macam Harun Mat Saad atau AKA Tuhan Harun. Kan selama ni dimuliakan, diagungkan, dikata macam-macam dan sebagainya. Satu hari kena tangkap dengan polis, dibawa mahkamah, dibicarakan, sampai last sekali dia lumpuh. Akhir hayat dia stroke.
Lumpuh. Kan duduk atas kursi roda tak boleh angkat kepala pun. Ayapin contohnya, manusia yang kita panggil ketika satu peringkat dulu, dia mendapat kemuliaan. Orang dah sambut tempat dia tu macam raja. Dia datang tu, semua beratur. Saya ada dayang-dayang sekali. Kipaskan dia dan sebagainya. Ada video kalau tuan-tuan tengok apa? The Sky Kingdom. The Sky Kingdom. Dalam video tu elok perhatikan tentang lawyer sesat. Yang apa yang jadi lawyer dia, tolong dia untuk lepas daripada penjara. Haris apa tak nama dia? Okey. Jadi ala kulli hal dalam video tu kita tengok dia dimuliakan. Sekali Allah Taala jadikan datang dirempuh tempat dia, dipecahkan akan bangunan-bangunan binaan-binaan yang dia ada, dia larikan diri pergi ke Thailand sebagainya. Akhir hayat hidup dia lumpuh. Dia lumpuh. Ummujah Khatijah Am, macam tu juga. Yang ambil take over Arkam punya perjalanan lepas daripada Abu Yah tak ada. So dia take over. Dia pun sama juga. Dia pergi sampai, saya ingat satu video tu, tengok dia cakap dekat Jeddah. Ada dia buat rakaman. Kita berjaya masuk ke negara Wahabi dengan bantuan Abu Yah. Sekali hampir nak kena pancung, dia bawa balik ke Malaysia, extradite. Dia isytiharkan dia mengaku salah sebagainya. Tak lama lepas dia mengaku salah, sebulan 2 bulan sakit, masuk hospital, kemudian mati. Dia kena kanser. Jadi nak fahamkan kebanyakan orang, ini masalah dia, yang kita panggil apa, dimuliakan kemudian dijadikan hina di mata manusia, kebanyakan mereka akan rasa kemurungan yang sangat dahsyat sampai lumpuh. Okay. Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW, baginda adalah orang paling teruk kena sebenarnya ujian-ujian cercaan manusia ni. Satu masa dimuliakan, As-Sadiqul Wa'dil Amin, satu masa dijadikan sebagai manusia yang didustakan. Memang Nabi sedih. Tapi Allah Ta'ala sebenarnya beri kepada Nabi SAW pujukan dan juga kan tenangkan Nabi dengan Al-Quran, dengan kisah-kisah Quran. Sebenarnya, kalau kita perhatikan balik Nabi sendiri SAW ketika balik Perang Hunain. Kan, dari Perang Hunain, pengagihan harta. Nabi SAW agihkan harta Perang Hunain tidak seperti mana dalam Al-Quran. Berlaku pertempuran tapi Nabi tak bagi 1/5. Nabi ambil harta tu, bahagi semua kepada mu'alaf-mu'alaf yang ketika peperangan bermula lari. Tapi diorang ni baru masuk Islam, Nabi lembutkan hati mereka dengan bagi 100 ekor. Sampai tiba-tiba bangun seorang lelaki tengah orang ramai. Dia bangun, dia kata, "Ya Muhammad, i'dal, berlaku adil lah," dia kata. Nabi kata, "Siapa berlaku adil? Bukan aku." So Nabi SAW ketika tu bila dia kata berlaku adil lah, Nabi kata, ni ayat bila Nabi nak tenangkan hati Nabi. Dia tengok lelaki cakap macam tu kan. Nabi kata, "Rahimallahu Musa." Semua Allah belas kasihan pada Musa. "Laqad udhiya akthara min hadha." Dia telah disakiti lagi teruk banding ini. Worse daripada apa yang baginda kena. So Nabi dipujuk dengan kisah Al-Quran. So jadi kalau kita nak fahamkan kat sini, kalau macam kita sebutlah, depression berlaku dengan sebab-sebab tadi kan. Hilang apa macam lah punca kehidupan ke, daripada mulia dihina ke dan sebagainya. Kan tak dapat mencapai akan cita-cita, banding diri dengan orang lain dan rasa diri lemah, rendah, atau tak dapat tak dapat fahamkan masalah kepada orang lain. So Nabi SAW lagi teruk kena, tapi dalam masa yang sama Nabi SAW terpelihara daripada penyakit depression. Sebab memang Allah SWT bantu Nabi dengan berikan kisah-kisah. Maka kalau ada orang tanya kenapa kisah Musa paling banyak dalam Al-Quran berbanding kisah-kisah yang lain, sebab Musa AS dalam kes dia berlawan dengan Fir'aun, itu satu part hidup dia. Tapi part yang paling panjang dia berhadapan adalah dengan Bani Israel, kaum dia sendiri yang mengaku dia sebagai Rasul, Nabi, utusan Allah Ta'ala, tapi kaum dia sendiri yang menyakiti dan juga mengganggu dia. Tak ikut perintah dia, permainkan dia. Sebab tu bila Nabi tengok apa yang berlaku pada Musa, kan, Nabi tengok pada Musa, bila baginda dipersoal oleh seorang lelaki ketika pembagian harta tersebut, yang lelaki tak terkenal pun, bukan sahabat Nabi yang sabiqun al-awwalun, dia cakap Muhammad laku adil lah. Nabi terus kata, semua Ta'ala belas kasihan pada Musa, dia telah disakiti lagi teruk banding ini. Ini cara kan, kita kata kat situ kita faham bagaimana Allah Ta'ala berikan Nabi kisah-kisah yang banyak untuk Nabi ambil pengajaran daripadanya. Okay. Jadi kalau kita lihat, Allah SWT Azza wa Jalla, dia ciptakan manusia. Dan Allah Ta'ala jadikan sunnah Allah Ta'ala kepada manusia ni di muka bumi berubah-ubah. Dan kalau ikut sebenar, tak pernah berterusan kesedihan, tidak juga berterusan kegembiraan. Perhatikan hidup kita dari kecil sampai sekarang.
Kan sedih dan juga gembira tu kan dipusingkan. Ada hari kita sedih, ada hari kita gembira. Okey. Maka manusia ni sentiasa berbolak-balik di antara keadaan-keadaan tersebut. Maka tak boleh, tak boleh selamat manusia daripada penyakit sebenarnya. Kesedihan tak boleh. Kan rasa apa, kemurungan tak ada, tak mustahil. So, memang hidup dia sentiasa diputarkan dengan masalah tersebut. Ada masa gembira, ada masa tak gembira. Kan? Kerana itu kalau kita lihat Nabi SAW kan, dah tunjuk kepada kita yang berdasar pada Al-Quran Karim beberapa uslub ataupun cara amali untuk menghadapi kemurungan. Okay, di antaranya adalah pertama sekali yang paling besar adalah doa. Dan kita tahu Allah Ta'ala beritahu kepada kita apa terjadi di muka bumi semua berlaku ketentuan dia. Memang dah ditentukan. Tapi dalam masa sama Allah Ta'ala buka pintu pada kita, beritahu pada kita, kita boleh berdoa. Kita minta kepada dia. Kita rasa lemah, minta kekuatan daripada dia. Kita rasa sedih, kita minta kepada dia. So Allah SWT memang dia beri pada kita muskilah ataupun permasalahan dan juga macam-macam benda untuk dia bagi pada kita ni sebab untuk dia makbulkan doa. Kan? Allah Ta'ala suka hamba-Nya yang mara kepada dia dengan berdoa dan minta. Maka Allah Ta'ala kan yang disebut dalam hadis yang sahih dia kata apa? Malam yasila yaghdab alaih. Barang siapa tak minta pada Allah, Allah murka pada dia. Macam juga dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Allah Ta'ala nyatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba-Ku tanya pada engkau Muhammad mengenai aku, maka cakaplah pada mereka, aku ini hampir. Uji budak watad da'i idza da'an. Aku menyahut seorang orang menyeru bila dia seru aku. Falyastajibu li. Maka hendak mereka minta pemakbulanku. Wal yu'minu bi, hendak mereka beriman denganku. La'allahum yarshudun. Moga mereka mendapat petunjuk. So first thing first, doa. Ini tak kira apa keadaan. Memang doa tu adalah paling besar sekali. Kita pun sendiri setiap kali kita solat kan, kita di antara benda penyerahan yang kita buat, kita lafazkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan menyerah diri pada Allah Taala. Dan lepas kita kata Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau kami sembah, hanya Engkau kami minta pertolongan. Jadi ini memang benda yang paling penting. Kan? Bahkan Allah Taala memang dah yang dia SWT dialah semulia-mulia yang memberikan, paling agung yang diminta. Dan di mana dia mengagihkan doa dia kepada bahagian dua. Okey, baik, bila kita minta tentang doa ni, dia dua bentuk. Okey. Satu bentuk yang dipanggil sebagai doa untuk perlindungan. Bila kita masuk masjid ke, kita minta harian kita daripada tak nak kena musibah dan sebagainya, ini adalah doa untuk perlindungan. Yang minimal kita kata doa perlindungan ni, kalau kita perhatikan balik, memang ia bersifat kan apa macam mana harian kita naik kenderaan, bangun pagi kita buat apa, baca ayat kursi ataupun baca ayat 3 surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Okey, bentuk macam ni dipanggil perlindungan. So memang kita sepatutnya dalam konteks masalah tu kena ada sikap mengambil doa-doa perlindungan. Yang mana macam contoh macam doa Nabi SAW kata apa? Allahumma aslih lana dinallati hiya ismatu dinalladhi hiya ismatu amrina. Ya Allah, elokkanlah untuk kami agama kami yang ia adalah pelindung urusan kami. Wa aslih lana dunia allati fiha ma'ashuna. Dan elokkan untuk kami dunia kami yang dalamnya kehidupan kami. Wa aslih lana akhiratana ilaiha ma'aduna. Dan elokkan untuk kami akhirat kami yang kepadanya tempat kembali kami. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan untuk kami ya Allah dunia ini, kehidupan ini penambahan pada kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikan ya Allah kematian kami kerihatan daripada segala keburukan. Ini antara doa perlindungan. Kita minta Allah Taala baiki untuk kita. Hatta doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu doa bersifat dengan sifat apa? Perlindungan. Untuk sebelum daripada berlaku apa-apa. Memang dia ajar kepada kita sedemikian. Dan memang kita dalam konteks ni Allah Ta'ala suruh kita minta pada dia. So jangan sebab itu bila kita ada sikap yang pertama tadi, nak berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala bersedia untuk memberi pada kita. So bahagian pertama, apa yang menjadi perlindungan? Minta perlindungan Allah Ta'ala daripada perkara tersebut. Dan memang ada satu hadis yang datang kan. Bila dalam hadis tersebut, cuma yang ini hadis ni dipercanggahkan sebenarnya.
dipercanggahkan tentang kesahihannya. Tapi sering kita baca, kita dengar doa ni, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya, aku berlindung engkau daripada kerunsingan dan juga kesedihan. Kan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung engkau daripada kelemahan dan kemalasan. Wa a'udzubika minal bukhli wal jubni. Dan aku berlindung engkau ya Allah daripada kebakhilan dan kebaculan. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dan aku berlindung engkau ya Allah daripada melampau hutang dan juga dikuasai oleh orang-orang lain. So jadi yang ini ada yang kata ia adalah perlindungan. Wallah, tapi bagi saya memang kita kata banyak yang lain pun dikira perlindungan sebenarnya. Cuma kalau dah terjadi, kita ada doa apa? Untuk penyembuhan. Untuk penyembuhan. Yang ini pun Nabi ajar juga. Nabi ajar. Kan Nabi SAW pernah sebutkan, tidak adalah seorang tu berkata, Allahumma inni abduka. Ya Allah, aku ni hamba engkau. Ibnu abdika. Anak hamba lelaki engkau. Ibnu amatik. Anak hamba perempuan engkau. Nasiyati biyadik. Ubun-ubunku di tanganmu. Madin fiya hukmuk. Berlalu ke atas aku hukum engkau, ya Allah. Adlun fiya qada'uk. Dan adil ke atas aku akan keputusan engkau. As'aluka bikulli ismin huwa laka. Aku minta pada engkau ya Allah dengan semua nama milik engkau. Sammaita bihi nafsak. Yang engkau namakan dengannya diri engkau. Au anzaltahu fi kitabika. Atau engkau turunkan nama itu dalam kitab engkau. Au 'allamtahu ahadan min khalika. Ataupun engkau ajar pada mana-mana makhluk engkau. Au ista'thartahu fi ilmi ghaibi indak. Atau engkau simpan nama tersebut pada ilmu ghaib engkau. Okey, dengan semua nama-nama tersebut, kan, anta ja'al Quran azim rabi'a qalbi. Engkau jadikanlah Quran ini sebagai penghibur hatiku. Wa jala'a huzni, penghilang bagi kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan juga penghapus bagi kerunsinganku. Nabi kata tidak ada siapa-siapa mengatakan kalimah tersebut kecuali Allah Ta'ala akan gantikan dia kesedihan dengan kegembiraan, kesempitan dengan kelampangan, dan juga Allah Ta'ala akan hilangkan kerusingan dia. Jadi segala kerusingan dia ada. So basically kalau ikut pada itu memang sebenarnya Nabi dah ajar ada doa tu. Bahkan para sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, adakah patut kami pelajari doa? Nabi kata, ya. Nabi kata, barang siapa mendengar doa ni patut belajar. Lama dah Nabi ajar. Kadang-kadang orang kita banyak baca bukan kan. Yang ini Nabi ajar sendiri. Kalau dalam kesedihan, kita mestilah ambil doa tersebut dan amalkan. Laksanakan doa berkenaan dan jadikan ia sebagai cara untuk kita minta kepada Allah Ta'ala. Sebab Nabi lebih tahu. Dalam konteks masalah doa-doa ni, kadang ada orang kata kita ikut doa sekian. Kita sebenarnya, wailahilham kan. Dalam konteks Allah Ta'ala bagi Nabi satu authority yang besar. Dan bila kita kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib tu kan. Lepas tu Allah Taala beritahu kepada kita yang Nabi sendiri SAW dia adalah penjelas bagi Al-Quran. Yang Nabi SAW Allah Taala sebut dalam Quran surah An-Nahl ayat ke-44. Allah nyatakan wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan hai Muhammad kepada engkau az-zikr itu Quran, litubayyana lin-nas, kau jelas kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa turun kepada mereka. So untuk kau jelas pada manusia apa turun pada mereka. So bila Allah Ta'ala suruh kita berdoa, dan doa yang Nabi ajarkan untuk kita baca tu kita kena amalkan. Ini pertama sekali dalam konteks masalah. Memang kita kata permulaan bagi segalanya adalah doa. Atau kita belajar tazkiyah nafs kan, yang pertama sekali yang membantu kita untuk mendapat pembersihan jiwa adalah doa. Lepas tu Nabi sendiri SAW kata, sebab kalau kita tengok dalam hadis Nabi kata ana da'watu abi Ibrahim, akulah doa bapakku Ibrahim. Kan bila kita lihat dalam surah Al-Baqarah, kan Ibrahim AS dan Ismail AS, kan mereka berdua doa kepada Allah SWT, minta kan diutuskan Nabi, diutuskan baginda SAW. Dan Nabi kata, akulah doa bapakku Ibrahim. Ana da'watu abi Ibrahim. Itu permulaan untuk dapatnya datang Muhammad SAW adalah doa Ibrahim AS. Ana da'watu abi Ibrahim. Sebab tu kalau kita faham dari situ, permulaan bagi segala perkara tadi untuk kita baiki diri kita, dapatkan kelapangan daripada kerunsingan, dapatkan kelapangan daripada kemurungan adalah dengan apa? Berdoa. Ini pertama sekali. So siapa-siapa putus daripada Allah Ta'ala tentang perkara ni, kita tak boleh buat apa. Sebab balik pada asal doa tu, bahkan mungkin bukan dia sendiri. Doa tu mungkin daripada orang lain. Contoh macam mak bapak kan, yang tengok anak dia murung. Dia patut sebenarnya berusaha untuk doakan. Memang jumpa ustaz, tak apalah jumpa ustaz. Tapi kalau ikutkan sebenar, ustaz yang awak jumpa tu tidak sayang anak awak macam awak sayang anak awak. Kenapa biar orang lain doa? Sebab orang lain doa nak kena bayar, nak kena buat majlis, bagi makan. Kita ni sayang anak kita lebih daripada orang lain sayang. Maka bangunlah sepertiga akhir malam contohnya kan, memilih waktu yang tepat.
untuk kita bangun berdoa. Itu contoh 2:30 pagi sampai ke subuh. Angkatlah tangan doa, ya Allah kan. Kerana waktu itu Nabi kata Allah Ta'ala berseru, hal min sa'ilin fa'utih, tiadakah orang nak minta aku berikan. So kita kadang macam ni lah, kita kata macam dah dirosakkan jiwa kita ni, tak gerti nak doa kepada Allah Ta'ala. Nak doa kena minta ustaz doakan. Kenapa? Kan ustaz tak sayang anak awak, tak sayang awak seperti mana kan, seperti mana awak sayang anak awak sendiri. So doa, bangun. Dan jangan putus asa. Jangan sekali-kali rasa putus asa daripada berdoa. So Allah SWT tahu apa yang patut dan tidak. Bahkan kalau dilambatkan pun Allah tak tahu kenapa. Penyelesaian masalah tadi. Kalau Allah Ta'ala bagi gantian lain pun Allah tahu kenapa. Semua tu sebab kita kena faham. Doa kita tak pernah sia-sia. Tidak pernah sia-sia. Okay. Tadi dikata kat sini. Okay. Kemudian dikata, antara selain itu, yang dikatakan sebagai cara untuk seorang tu dapat disembuhkan daripada kemurungan adalah dia kena merasakan tentang nikmat Allah Ta'ala ke atas dirinya. Sebab kan macam ada saya tengok satu t-shirt orang kafir pakai tapi Muslim sepatutnya lebih awal tahu daripada mereka. Sebab baju tu tulis I'm so blessed, why should I be stressed. Saya sangat mendapat nikmat, banyak sangat rahmat saya dapat, kenapa saya patut stres. Sebab kadang-kadang orang yang kalau kita kat sini kan macam tak sebut dalam Quran, dalam surah dalam surah Luqman ayat 20. Surah Luqman ayat yang ke-20. Okay. Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alam tarau, takkah kau lihat, annallaha sakhkhar lakum ma fil samawati wa ma fil ardi. Adakah tidak kau lihat bahawa Allah Ta'ala mempergunakan untuk kalian apa di seluruh bumi dan apa di seluruh langit dan apa yang di bumi. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan dia limpahkan, dia liputkan ke atas kalian nikmat-nikmatnya yang zahir dan juga yang batin. Tak nampak ke? Nabi kata, Allah Ta'ala kata tak nampak ke? Tak ada kalian nampak Allah Ta'ala mempergunakan untuk kalian matahari bergerak, bulan, bintang, angin, air, hujan turun, kan? Pokok-pokok tumbuh, klorofil dan sebagainya. Semua benda tu Allah Ta'ala perguna untuk kita. Binatang yang hidup, ikut tenaga kuat binatang dari kita, tapi Allah Ta'ala jadikan kita boleh kuasai dia. Semua ni Allah Ta'ala pergunakan untuk kita. Dan Allah Ta'ala kurniakan dan limpahkan ke atas kita nikmat-nikmatnya yang zahir dan batin. Dan sedangkan wa minan nasi may yujadilu fillah bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Namun begitu, di kalangan manusia ni ada orang-orang yang menjidal, mendebat tentang Allah Ta'ala tanpa ilmu, tanpa petunjuk dan tanpa kitab yang memberikan sinaran, yang menerangi. Jadi kalau kita manusia ni, dia lihat balik kan keagungan nikmat Allah Ta'ala ke atas diri dia, udara ke, air ke, kesihatan ke, makanan ke, kan dia akan hilang. Sebab dia macam contoh macam saya tengok ada seorang budak depressed. Dia putus tunang. Bila putus tunang, dia depressed, tak nak makan. Bapak dia panggil. Jadi budak ni taklah tua sangat. Taklah muda sangat, taklah tua sangat. Maksudnya ketika saya jumpa tu, dia dengan saya jarak umur dalam 4 tahun kot. Ketika saya jumpa tu, umur dia dah 4 tahun. Saya 32 ke 33, dia dalam umur 30 kot. 2-3 tahun lah beza. So, tapi dia depressed. Mak bapak dia kata dia tak nak keluar makan, tak nak sekian. Ya, saya jumpa budak tu, budak muda ni kan. Saya kata kan dia, kan, betul, sedih kan. Kita kata putus tunang. Tapi cuba tengok keliling. Kan, tengok keliling. Mak dia ada lagi. Bapak dia ada lagi. Kan, tunang dia tu betul lah putus. Tapi mak bapak dia ada lagi. Allah tak tarik lagi mak bapak dia. So basically kalau ikutkan kepada tajuk tadi, kurniaan masih banyak lagi. Jari masih bergerak, kaki boleh berjalan, mata boleh melihat. Banyak lagi benda yang Allah Ta'ala bagi kita yang mungkin orang lain tak dapat. Contoh katakanlah kita kehilangan satu benda yang berharga, tapi apa Allah Ta'ala bagi pada kita, pada tubuh badan kita, lebih berharga daripada barang kita hilang. Kita hilang kerongsang ke, hilang kereta ke, motor ke, hilang barang berharga ke, duit dicuri ke. Tapi yang pada kiri kita yang ada ni masih banyak lagi yang lebih berharga dan lebih mahal. Yang kalau diberikan option, dapat barang tu balik tapi hilang sebiji mata, atau dapat barang tu balik tapi tangan kita lumpuh, kita pasti tahu bahawa yang tangan kita lebih bernilai banding duit yang kita hilang.
So sebab tu kalau kita nak fahamkan sekarang, yang kita kata benda-benda ni, sepatutnya seorang tu bila dia nak hilangkan, macam Quran suruh tengok kepada nikmat-nikmat yang kita dah dapat. Itu ruang atau cara untuk kita hilangkan kerunsingan kita. Sebab banyak lagi benda. Sebab tu yang saya kata tadi, ayat yang keluar tu kan. Dia kata apa? I'm so blessed. What should I be stressed? Saya sangat-sangat diberikan apa? Kurniaan rahmat. Kenapa saya patut stres? Stres tadi berlaku sebab kita dah tak puas hati, tak sekian. Kita sibuk tengok benda yang hilang. Kita lupa benda masih ada. Dan hilang satu. Tapi kita ada masih banyak lagi benda kita ada. Ini cara betul. Kalau orang tu nak fahamkan. Sebenarnya bahawa dia bila beramal ke atau dia kehilangan ke dan sebagainya, dia kena tengok pada benda masih dia ada. Jangan sekali-kali sibuk dengan benda yang hilang. Yang masih ada ni lebih bernilai untuk dihargai berbanding yang telah tiada. Tiada tu dah lepas jalan dia. Tak ada, bukan rezeki kita. Barang ke, harta ke dan sebagainya. Okey, jadi kena ingat ni cara yang kedua. Yang ketiga, perlu seorang tu menghabiskan atau menggunakan waktu yang sekarang. Sebab sebenarnya yang banyak mengeruhkan pemikiran seorang yang depressed ni adalah dia sibuk fikir benda telah lepas, yang telah lalu, dia tak boleh buat apa. Contoh kalau katakanlah sesuatu benda tu kan, macam katakanlah macam ni, tisu ni koyak. Kan koyak. Kita sibuk. Macam mana? Kenapa koyak? Kenapa? Dah koyak dah. Kita bahaskan pun tak guna. Macam orang perempuan kalau pinggan pecah kan. Tak cukup set. Nanti dapat duit beli lain dah. Dan tak guna pun, bising pun benda tu macam tu juga. Kadang-kadang kita marah, kita kata, kenapa tak ni? Awak tak ni ke? Tak nampak ke kan? Kita marah apa anak kita buat kan? Awak tak nampak ke? Awak tak tengok ke? Ni kena jaga sikit. Benda lepas. Ni kena sibuk dengan sekarang. Sebanyak orang yang mengeruhkan pemikiran dia ni dengan berfikir dengan apa telah lalu yang telah selesai. Okey, satu. Dalam masa yang sama, dia sibuk tentang benda akan datang yang belum lagi sampai. Dia nantilah, takutlah, kalau jadi, tak keluar rumah lah kita. Nak keluar, nanti. Macam mana? So, basically, sebab tu kenapa dalam Al-Quran Karim, diberikan gambaran berkenaan dengan orang-orang yang beriman ni, atau orang yang apa, macam tu dalam surah apa, tentang tajuk apa, orang-orang yang dikatakan sebagai wali-wali Allah kan. Wali Allah, orang yang akan beri lindungan dalam surah Yunus. Ayat yang sekejap. Dia siapa tuliskan bukan tu sekejap. Nak gaduh-gaduh apa lepas ni? Lepas habis kelas. Sekejap. Aulia Allah kan? Aulia Allah. Okey. Surah Yunus ayat 62. Allah Ta'ala kan? Ala inna awliya Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ala, ketahuilah, inna awliya Allah, wali-wali Allah, orang-orang lindungan Allah Ta'ala tu adalah orang-orang yang kan, orang-orang ni la khaufun alaihim, ketakutan ke atas mereka kan, pada apa mereka akan hadapi, walahum yang mereka tak akan bersedih. Yang sifat mereka alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. So basically macam ni, betul kita ada dua tadi kan. Satu, benda terlepas yang kita sibuk fikir, kenapalah aku tak buat sekian, kalau aku tak cakap, kalau aku tadi, kalau ini akan menyebabkan depression. Sepatutnya forgive kan, buat tak tahu je. Lepas tu kemudian yang akan datang, yang kita tak tahu apa akan jadi, sedangkan kita tahu bahawa kita tak buat lagi kan, benda belum lagi diputuskan Allah Ta'ala, kita buat je lah kan. Tak berjaya, kita cuba lagi. Sebab sepatutnya pada diri kita ni tidak ada masalah dekat itu. Sebab tu kalimah la khaufun alaihim walahum yahzanun tu, yang Allah berikan gambaran tentang orang-orang yang beriman, tentang orang yang mengikuti ayat-ayat Allah Taala. Dalam surah apa? Surah Al-Baqarah ayat ke-38. Kan? Okey, Allah nyatakan apa? Qul nahbitu minha jami'a. Kami kata turunlah kamu semua, Adam, Hawa dan juga iblis, turun semua daripada syurga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Jika datang kepadamu daripadaku sebarang petunjuk, faman tabi'a hudai, siapa mengikut petunjukku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tiada ketakutan ke atas mereka, mereka tak akan bersedih. Sebab kita tahu bahawa benda dah lepas, tak boleh kita ubah. Benda akan datang, masih lagi tergantung di sisi Allah Ta'ala untuk pelaksanaannya. Kalau kita yang dah lepas tu, kita lupakanlah, takkan kita boleh ubah kan. Tak kita fikir kan, alhamdulillah, kalaulah habis.
Kalau yang ke depan pula kita sibuk tu, kita depress juga. Sebab nak bertindak pun tak boleh. Nak keluar rumah takut ini, kadang-kadang takut itu. Dan sekali kita dua tadi, kita lupa. Kat sini kita ada harapan. Dekat sini kita boleh lupakan. Kita lupakan saja sebab benda dah lepas. Dah qadar Allah Ta'ala. Sebab tu bila dah terjadi satu perkara, diajar kita melafazkan qadarallahu ma syaa wa fa'ala. Telah mentakdirkan Allah Ta'ala apa yang dia nak dan dia buat. So kita belajar macam tu, Allah Ta'ala dah tentukan. Jalan, terima. Tak perlu kita soal. Untuk masa akan datang pula, cara kita baiki adalah dengan kita rayu Allah Ta'ala, minta kebaikan benda tersebut. Kita ada istikharah, doa istikharah kan, untuk kita nak ke depan, nak buat A, nak masuk anak kita sekolah A atau sekolah B. Kita nak teruskan untuk urusan A atau urusan B. Kita minta Allah Ta'ala pilihan. Dan kita redha Allah Ta'ala pilih mana satu. Bahkan seorang tu patut bila dia fikir, bila apa yang dihadapan nanti, yang berlaku, lepas dia minta Allah Ta'ala untuk kebaikan, Allah Ta'ala bagi macam tu. Dia patut setuju. Bukan dia tak suka. Sebab tu kena faham kat sini pasal kes masalah benda yang merosakkan. Jadi yang elok untuk orang tu, sibukkan diri dengan masa sekarang. Jangan sibuk benda lepas, jangan sibuk benda akan datang. Sibuk dengan sekarang. Kan kalau awak sedih tentang benda dah lepas, dah tak boleh buat apa. Kan? Benda yang akan datang tak tahu lagi apa jadi. Dan kita sibuk dengan sekarang lah. Masa kita ada. Kalau sibuk benda depan kan, macam teori konspirasi, nanti Yahudi buat apa. Amal dah buat ke? Quran banyak mana hafal. Kan? Kita kadang sibuk kan berkenaan dengan tajuk ni, tapi amal tak ada pun. Yang sepatut kita belajar tentang tajuk, bila tajuk tentang apa fitan akhir zaman, kita patut fikirkan berkenaan dengan nak amal apa lagi. Cuba tanya diri masing-masing kan. Ayat Quran banyak mana dah upgrade. Ikut sunnah, belajar sunnah bertahun-tahun dah ni. Kan ayat surah ina atau ina juga. Mana boleh. Kena ada diri kita, dan diri kita ni pembaikan amal. So maksud dia kita tak gunakan masa sekarang dengan baik. Kita sibuk bimbang akan datang. Kita menyesal masa lalu. Tapi kita tak buat kerja apa, tak boleh. Sebab tu depression tadi tak pernah membawa apa-apa. Kemurungan dia tu bahaya. Sebab tu kita disuruh gunakan masa yang ada tadi. Masa kita ada sekarang buat apa? Itu patut dipikirkan. Pada orang tu jangan sibukkan dengan benda telah lepas. Jangan sibuk dengan benda akan datang. Okay. Maka wajib seorang hamba tu untuk habiskan masa dia, hari dia dengan amal dan juga kesungguhan. Supaya dia mendapat ketenangan jiwa. Dia dah buat kerja yang Allah Ta'ala perintahkan. Dia cuba sedaya upaya apa yang dia boleh. Dia tenang lah. Tapi kalau dia sibuk dengan ni, fikir, dia sibukkan dengan benda tu. Tapi tak buat kerja apa. Macam adulah apa ayam apa kan. Tapi tak buat kerja apa. Buat apa? Lepas tu macam kita sebut, macam para ulama sini terangkan. Allah Ta'ala tak dicapai kedudukan di sisinya dengan kesedihan. Tak ada manusia dekat diri kepada Allah dengan kesedihan. Dia dekat diri dengan amal. Bukan dekat diri dengan kesedihan. Sedih itu tak boleh kita buat apa-apa. Tapi kita kena tapis balik kan. Benda telah lalu, dah lepas kita lupakan. Macam kadang orang yang gaduh kan. Dia tak nak forgive and forget. Tak nak forgive and forget. Dia tak nak lupakan. Dia rasa macam orang tu patut minta maaf. Kalau awak jadi, be a bigger person. Buat tak tahu je. Harta awak, makanan awak dan sebagainya tak ada kaitan dengan orang tu. So kalau dia kata gaduh dengan awak pun tak guna. Jadi let go, forgive and forget. Kenapa nak masih bermusuhan? Kadang-kadang kerunsingan dia tu berlaku kat situ. Pening kepala, tengok orang tu marah, tengok orang ni marah. Jadi kita tak ada kehidupan yang betul. Real life kita tak ada. Yang sepatutnya kita habiskan masa dengan kita fikir sekarang nak buat apa. Amal kita apa yang kita buat. Itu Allah sebut dalam Quran, wa qul i'malu. Dan katakan Muhammad, beramallah. Fasirallahu amalakum wa rasuluhu. Maka melihat amal kamu Allah Ta'ala dan juga Rasulnya. Kan? Jadi macam macam juga disebut dalam Quran, dalam ayat yang lain, dalam surah Saf kot. Ya. Okey. Dalam surah Al-Hasyr, ayat yang ke-18. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Kan? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah melihat setiap jiwa apa dia sedang buat untuk hari esok. Apa awak buat. So jadi sibukkan diri kita dengan amal, itu lebih baik daripada kita sibukkan dengan memikirkan apa telah lalu yang tak boleh ubah, atau apa akan datang yang tergantung dengan qadar Allah Ta'ala. Dua-dua qadar Allah Ta'ala. Tapi yang dah lepas, yang akan datang. Kita minta Allah Ta'ala lebih baik. Dan kita tahu kalau Allah Ta'ala bagi lain pun, masih Allah Ta'ala sayang kita. Okay. Selain itu juga, okay, yang boleh hilangkan depression ni atau kemurungan adalah ikhlas. Okey, punca kenapa ikhlas? Sebab orang yang depres ni kebiasaannya dia sering mencari akan sanjungan
dan juga panggil apa? Pujian daripada orang ramai. Saya lupa amal yang dia buat tadi, sebenarnya kalau si A tak suka ke, si B tak suka ke, yang penting dia buat betul. Orang tak suka lantakkanlah. Tapi banyak orang kadang-kadang jadi depres ni sebab apa? Sebab dia buat macam-macam amal tapi tak dapat pujian manusia. Dia tak dapat orang tak puji sanjung dia. Dia macam, dah buat macam ni, dah derma banyak pun tak ada orang kata apa ke? Tak ada orang puji ke? Ni masalah lah. Baca Quran sedap, tak ada orang puji ke? Ceramah best ke? Tak ada orang puji ke? Dia start macam tu saja, depression akan berlaku. So jadi sebab tu kenapa ubat dia adalah seorang tu patut memikirkan amal dia ikhlas kepada Allah Ta'ala. Macam Allah nyatakan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidak di mereka sebenarnya diperintahkan pada orang-orang ahli kitab tu kecuali untuk ikhlas kepada Allah Ta'ala dalam agama. Tak ada diminta lain. So ikhlas je. So sebab tu kalau manusia tu mengejar redha Allah Ta'ala, dia takkan jadi masalah pening kepala. Dia nak bekerja pun macam bos dia tak suka. Tak apalah. Bukan rezeki. Sebab kalau dia kata dia sibuk nak redhakan bos dia dan bos dia tak pernah redha dengan dia, kan depres. Depres lah. Dia buat benda hebat tapi orang lain dapat nama. Depres lagi. Dia buat kereta kerja sebagainya. Lepas tu tiba last sekali kawan dia dapat. Inilah. Naik pangkat kawan dia. Yang naik pangkat kawan dia bukan dia. So depres lah. Depres akan berlaku. Tapi kalau kita beramal, kita kejar, kita tahu bahawa effort kita buat, struggle kita buat, Allah hitung di atas titik peluh kita. Keletihan kita, penat kita tu ada pahala. Kan? Jadi kita tak adalah dekat situ pening kepala, orang ni kata apa, orang tu kata apa. Dan nak keluar pun pakai baju, orang perempuan marah lah kan cakap. Betul pun, nak keluar pun sibuk nak pastikan orang tengok gonjeng ke tidak. Depres lah tu. Bila beli baju tak cukup ataupun beli kasut tak serupa, tak matching dengan handbag. Kamu depress, nak keluar rumah pun macam malu nanti orang kata apa. Pasal kita mengejar redha manusia. Sedangkan pada Allah Ta'ala, benda berkenaan kita pakai tutup aurat tu, itu yang Allah Ta'ala tuntut dari kita. Masalah color dia macam apa, sedondon ke tak sedondon sebagainya, itu tak jadi tajuk. Lepas tu kita kata ulang balik untuk mengubati masalah tadi pasal orang depression. Antara sebab dia adalah dia nakkan sanjungan manusia. Tapi bila tak dapat sanjungan manusia, tak dapat pengiktirafan manusia, akhirnya dia akan depres. Dia akan depres. Dan benda tu akan bertambah-tambah. Akan bertambah dan tak akan berhenti. Sebab tu kenapa kalau dia ikhlas, maka selesai masalah. Sebab dia buat kena dengan Allah Ta'ala. Orang tak suka pun lantakkan. Bukan kerja kita mendapatkan redha manusia. Itu basic. Baik. Seterusnya, di antara perkara yang mengubati daripada Al-Quran Karim tentang masalah depression ni adalah kesabaran. Kesabaran. Kita lihat sebenarnya dalam Al-Quran Karim Allah Ta'ala sebutkan dah tentang tajuk ujian. Sebab kita tahu kita hidup untuk ujian. Allah Ta'ala akan beri kepada kita ujian. Silih berganti. Kan akan datang senang, datang susah. Maka Allah Ta'ala berikan gambaran dalam Quran dan surah Al-Baqarah 155. 156. Kita baca Allah Ta'ala katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan pasti kami akan uji kalian. Kami pasti akan test kalian dengan sedikit daripada ketakutan dan kelaparan. وَنَقْصٍ dan kekurangan minal amwal daripada harta. وَالْأَنْفُسِ nyawa. وَالثَّمَرَاتِ dan hasil-hasil tanaman. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ berita gembira pada orang yang sabar. Yang orang bersabar ni, okey, kita kenal macam mana. Ini tajuk yang kadang-kadang orang yang kalau anda kata dalam kes depression berlaku, dia kena belajar ketika sabar ni, first thing first jangan cakap apa. Mulut. Sebab Allah Ta'ala sebut orang yang bersabar tu, alladzina idza asabatuhum musibatun. Orang-orang yang bila ditimpa mereka sebarang musibah, qalu inna lillah. Qalu, mereka berkata, inna lillah, kita ni milik Allah. Kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita kepada Allah Ta'ala kita akan kembali. Maksud dia, kita milik Allah, dia nak buat apa kita dia buat. Nak terbalikkan kita, tonggengkan kita, senangkan kita, susahkan kita, lapangkan kita, sempitkan kita, semua sekali hak dia. Sebab kita milik Allah. So dia nak buat apa dia buat. Kan? Tapi akhir nanti kita balik pada dia.
Dan Allah Ta'ala janjikan orang ni, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Golongan inilah ke atas diri mereka ada selawat, sanjungan dari Allah Ta'ala, ataupun keampunan dari Allah Ta'ala ke atas mereka, dan juga rahmat. Dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. So kalau kita faham kat situ, sabar ni, kita fahami dengan cara mulut tadi. Kadang banyak orang ni, dia tak faham. Mulut dia suka panggil mengeluh. Keluh kesah tu, itu membuka ruang untuk depression. Sebab tu Allah Ta'ala beritahu orang bersabar ni sifat dia dengan mulut dia, lafaz apa dia jaga. Sebab kadang dia kata dia lafazkan suka-suka hati, dia panggil mengeluh, keluh kesah dan sebagainya. Kan itu yang benda yang menyebabkan hati dia makin tak betul. Tak dapat ketenangan. Sedangkan kalau dia jaga mulut dia, jangan cakap kecuali benda yang benar sahaja. Dan jangan cakap kecuali apa yang Allah Ta'ala izinkan saja. Macam Nabi ketika mati Ibrahim. Kan? Nabi kata apa? Nabi kata tentang Ibrahim kan, bila mati. Nabi kata kita kan hati, air mata mengalir, hati sedih. Tapi kami takkan cakap kecuali apa yang Tuhan kami redha. Nabi kata yang tu. Air mata mengalir, hati sedih, tapi kami takkan cakap kecuali apa yang Tuhan kami redha. Dan kami berpisah dengan kau, kami sedih. Nabi cakap macam tu. So masa dia untuk lafaz mulut ni ada antara perkara masalah sekali. Sering orang akan melafazkan macam separuh tu type kan apa saja dia nak. Dia lupa sebenarnya perbuatan type yang dia type. Jadi Allah Ta'ala salin juga. Malaikat salin, bukan tak salin. Pasal benda yang macam ni, yang keadaan berlaku sekarang ni, sering manusia ni merasakan dia cakap dan lepas. Tak. Tercakap kata-kata yang kita lafazkan tadi beri kesan yang sangat dahsyat. Either dalam masalah pahala dan dosa, ataupun dalam masalah apa? Jiwa kita. Sebab tu orang bersabar dikenal dengan apa? Apa mulut dia cakap. Apa mulut dia lafazkan. Itu benda yang sangat berlaku. Baik. Kemudian dia kata kat sini, selain dia sabar, kemudian dia kata, okey. Jadi maksud dia orang yang bijaksana, dia akan elok. Dia mengelokkan adalah orang elok ketika bala dan juga berteguh dan juga bersabar. Dan tidak menyerah kepada apa? Kepada rasa-rasa dan juga was-was dalam diri dia. Supaya tidak dia menjadi golongan orang sabar yang Allah Ta'ala beri berita gembira dengan syurga. Pada banyak daripada ayat Quran. So dia jaga lidah dia nak cakap apa dia jaga. Sebab tak nak nanti melafazkan atau tuturkan kata-kata yang tak padan dengan diri dia. Sebab kadang-kadang ada orang macam kes apa dalam hadis yang sahih tentang Baitul Hamd. Kan kisah Nabi kata tentang seorang manusia dimatikan anak dia. Lepas tu Allah tanya pada para malaikat, kamu mati apa kamu buat pada hamba aku? Lepas tu dia kata, ya Allah, kami cabut nyawa anak dia. Lepas tu Allah kata, kau cabut nyawa apa buah hati dia? Dia kata, ya Allah. Mereka kata, ya Allah. Lepas tu Nabi kata, Allah Ta'ala kata, apa dia cakap? Dia puji engkau, ya Allah. Maka bila dia kata puji saja, dia puji kan. Lelaki tu walaupun mati anak dia, dia puji Allah Ta'ala. Di atas apa Allah Ta'ala berikan. Maka Nabi kata, Allah Ta'ala kata, binakan untuk hamba-Ku satu rumah dalam syurga, dinamakan rumah Al-Hamd. Baitul Hamd. Rumah pujian. Pasal orang tersebut sanggup memuji Allah Ta'ala walaupun dalam kesusahan. Jadi basically, memang patut kita redha sebab Allah Ta'ala lebih mengetahui. Patut kita faham, Allah tidak akan susahkan kita. Balik sangka Allah Ta'ala adalah benda paling besar yang boleh membantu hilangnya depression kita. Okay. Kemudian, membanyakkan amal soleh. Antara perkara yang boleh membantu kita untuk hilang adalah membanyakkan amal soleh. Jadi macam kes apa tadi, pengisian waktu kan. Kita kata tak nak sedih dengan boleh lepas, tak nak sibuk runsing benda yang akan datang. So habiskan waktu kita dengan kerja-kerja kebajikan. Okey, amal soleh. Jadi dia kata benda-benda ni akan membantu sebenarnya menghilangkan kerunsingan dan kesedihan. Banyak orang berjaya buat macam ni. Kan dia nak hilangkan kesedihan dia, dia pergi buat kerja amal. Moga-moga lah dengan kerja amal tadi kan. Dia banyak benda. Antara kalau kita kata amal, contoh kalau dia habiskan masa dengan berzikir. Memang dalam Al-Quran Karim, Nabi kata, Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahui dengan menyati Allah Ta'ala akan menjadi tenang jiwa. Okey. Ar-Ra'du ayat ke-28 29. Ar-Ra'du ayat ke-28. 28 dan 28. Ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang beriman yang tenang hati mereka dengan menyati Allah Ta'ala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahui dengan menyati Allah Ta'ala itu menjadi tenang hati. So jadi antaranya habiskan masa dengan zikrullah, ingat Allah Ta'ala. Dan kemudian apa kita kata benda itu akan membantu ketenangan jiwa. Quran, baca Quran. Selain itu juga macam tadi lah, macam kita panggil apa? Banyakkan istighfar, bersedekah.
Pergi tengok orang susah. Kadang kita tengok orang susah, kita akan jadi lebih insaf. Kita rasa kita musibah dah. Lepas tak boleh periksa SPM ke apa. Ada orang lagi teruk dari kita. Kan, kalau kita kata accident, kita hilang anggota. Ada orang lagi teruk dari kita. Lumpuh terus. So basically setiap kali kita membuat kebajikan tadi, kadang-kadang Allah Ta'ala akan buka untuk kita ruang. Menjadikan kita dapat lihat, kita masih banyak benda patut kita syukur. Ini hanya berlaku bila kita buat bekerja-kerja amal lah. Cari kan, kita seronok kan duduk dalam aircon. Saudara mara kita yang dekat apa, kat Syria ke, kat Palestin ke, dekat Yaman ke, yang mereka tiap-tiap hari dalam keadaan susah. Kita seronok kan duduk aircon, makan sedap. Kan nak makan, telefon, hantar Grab, makanan datang. Diorang tak dapat. Kalau kita tengok keadaan diorang kan, makan pun tak cukup kan, anak-anak pun mati. So kita patut fikirkan bahawa kita masih lagi mempunyai apa, kebajikan yang sangat banyak. Tapi tak pernah kita lupa, kita ni sebab tak terfikir, tidak terfikir. Okay? Selain itu juga antara perkara yang boleh untuk membantu daripada Al-Quran Karim tunjukkan kepada kita adalah masalah bertaubat. Bertaubat, bersegera bertaubat dan tidak putus asa ketika mana berulangnya kesalahan. Ini tajuk asal sebab kita sekarang ni kadang-kadang digambarkan lepas berdosa tu Tuhan takkan terima kita. Kalau seorang manusia yang membunuh 100 orang, Allah Ta'ala boleh terima lagi. Allah Ta'ala boleh terima lagi. Kalau dia bunuh 1 orang, Allah Ta'ala masih lagi terima taubat dia. Maka Allah Ta'ala jadikan malaikat rahmat menyambut nyawa dia walaupun dia tak sempat lagi buat amal ibadat untuk bertaubat. Kenapa kita tak boleh pula? Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dalam ayat surah taqnatu. Okey, surah Az-Zumar ayat yang ke 53. 53. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku. Allah Ta'ala seru, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang kalian telah melampau atas diri masing-masing. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sebab kadang-kadang ada orang tu depres sebab dia rasa tak ada peluang dari taubat. Ini masalah. Dan memang dalam keluarga pun kena bantu bab ni. Ini tak boleh. Kalau ada andai kata ada keluarga kita yang berdosa, buat benda yang tak betul, dan kita pula tak nak dia jadi sakit jiwa. Sebab dia memang ada, bila orang tu buat salah, orang yang waras, dia akan ada rasa bersalah yang sangat besar. Merosakkan nama keluarga lah, buat benda yang apa, menjadikan keluarga dia aib dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama kan, family support kena maklumkan kepada dia Allah Ta'ala boleh terima taubat dia. Dan jangan diungkit-ungkit lagi kan. Jangan diungkit-ungkit lagi tentang kesalahan yang dia buat. Kau lah menyunting arang ke rumah keluarga dan sebagainya. Benda tersebut takkan membantu. Sebab dah jadi dah. Apa dah jadi, dah jadi. So yang tinggal adalah bertaubat. Sebab tu Adam AS kan, sebaik saja melanggar perintah Allah Ta'ala tentang jangan makan dari pohon terlarang atau dekati pohon terlarang, dia segera taubat. Dan Allah Ta'ala terima taubat dia. Sebab dekat situ kita kena faham syariat yang Adam tunjuk pada kita, Adam AS tunjuk pada kita adalah masalah taubat. Yang ini banyak orang kadang bersalah, berdosa, dia rasa macam habislah dosa aku takkan diampunkan. Ini antara perkara yang bawa kepada depression. Yang sebenarnya kalau kita fahamkan kat sini, memang kena tahu bahawa kesalahan berlaku dari kita manusia. Boleh berlaku dosa, memang tabiat manusia. Okay. Dan bahkan kita kena gantikan balik dengan bertaubat. Bukan sibuk nangis je, nangis tak guna. Berdosa, nangis tak guna. Kena taubat. Kalau hak manusia, pulangkan balik. So benda tu yang kita kata kadang-kadang orang tu tak buat, menghantui diri dia. Dia sibuk dengan benda tu, sedih-sedih, tapi tak buat penyelesaian. Sebab kalau kita lapar, kita makan. Kalau kita dahaga, kita minum. Kita jahil, kita belajar. Jahil belajar. Kalau tak belajar, kalau tak gerti, belajar. Ya? Kalau kita sakit, pergi berubat. Kalau kita berdosa, kita bertaubatlah. Kenapa nak sibukkan dengan nilai itulah. Yang benda ni akan tidak akan boleh menyelesaikan masalah apa-apa. Bahkan bila Allah tak jadikan orang yang bertaubat ni lapang dada. Dia akan lepas dia buat pengakuan kepada Allah Ta'ala, dia meninggalkan dosa tersebut, dilapangkan dada dia. Macam mana seorang yang kafir masuk Islam. Sebenarnya macam tu. Lapang dada selapang-lapangnya. Dengan sebab itu seorang manusia tu dia kena ada perasaan tadi. Bersegera bertaubat dan jangan sekali fikirkan
Macam ayat surah Zumar tadi 53 tadi kata, jangan sekali difikirkan Allah Ta'ala takkan ampunkan dosa dia. Allah Ta'ala innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Ta'ala dialah mengampunkan dosa semua sekali. Dan yang terakhir bagi kita kongsi malam ni adalah merasakan seorang hamba beriman tu, bahawa apa menimpanya daripada kerunsingan, kesedihan, musibah, dia patut kira benda tu sebagai kafarah bagi dosa-dosa dia. Kalau dia dosa, maka benda tersebut akan menghilangkan dosa-dosa dia, kafarah bagi dosa dia. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis yang datang dalam riwayat Imam Bukhari, hadis nombor 7426, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ma min musibatin tusibul muslima, tidak ada sebarang musibah menimpa seorang muslim, illa kafarallahu biha anhu, melainkan Allah Ta'ala pasti akan menghapuskan dosa dengan musibah tersebut daripada dirinya. Hatta syaukati yushakuha, sehingga kan duri cocok dia pun akan menghapuskan dosa dia. So apatah lagi musibah-musibah yang lain, hilang kerja ke, hilang punca rezeki ke, ataupun anak sakit ke, isteri sakit ke, diri kita sakit sendiri ke, semua sekali benda tadi patut kita fikirkan ia adalah sebenarnya cara untuk Allah Ta'ala hapuskan daripada kita dosa-dosa kita. Dan kita harap Allah Ta'ala gantikan kita kesihatan. Tapi kita faham Allah Ta'ala takkan aniaya kita. Sebab kita kena ada sikap dalam diri kita. Dalam contoh macam kita belajar Asmaul Husna, kita kena faham Allah Ta'ala ni terhadap kita ni, dalam apa dia atur bagi kita, Allah Ta'ala ni alim, hakim, khabir, rahim. Allah Ta'ala ni maha mengetahui, maha bijaksana, maha luas pengetahuan, maha penyayang. Kalau kita ada sifat ni, kita faham 4 perkara ni tentang Allah Ta'ala, nescaya kita akan diam. Dia macam ni lah, macam kita, saya pernah cakap kan, dia nak fahamkan kadang-kadang benda tu pada manusia kita faham, tapi bila Allah Ta'ala buat jadi pada kita, kita tak faham. Husnuzan, betul, husnuzan, baik sangka dengan Allah Ta'ala. Sebab bila kita perhatikan balik, kalau dah kita ni balik daripada luar negara, daripada UK, balik UK belajar perubatan, sampai rumah kita tengok mak kita kudung. Bila kita tengok kaki mak kita kudung, kita pun kata, asal kudung? Dia kata mak hari tu kena sakit kan. Tapi kami tak nak kacau kau tengah belajar. Jadi kami hantarlah mak untuk berubat. Dia potong kaki. Lepas tu siapa potong? Bomoh daripada Sungai Penchala. Tok Bomoh Sungai Penchala potong kaki mak. Okey. Katakanlah memang betul patut dipotong kaki mak awak, tapi dipotong oleh seorang bomoh di Sungai Penchala. Walaupun kita ni balik belajar perubatan ni kan, kita dengar-dengar macam tu, terus kita tak setuju. Walaupun betul patut dipotong, kita takkan sebenarnya takkan sebenarnya kita redha. Takkan redha. Sebab kita Sebab kita rasa kita dengan bomoh tu kita lagi pandai. Maka kita tak puas hati. Kenapa jadi macam ni? Okey. Tapi kalau kita ubah senario, balik belajar perubatan, tapi kaki mak kita kudung. Tapi kali ni bila tanya pada adik-beradik, dia kata dipotong oleh Damansara spesialis punya doktor, ataupun pakar daripada IJN. Doktor sekian-sekian, pakar IJN potong. Tiba-tiba kita dengar macam tu, kita terus redha dan terima. Walaupun kalau ikut percentage, ada tak kesilapan boleh berlaku? Sebab doktor tu bukannya makna Tuhan. Dia manusia, dia boleh silap, boleh salah. Mungkin tak patut potong tapi dia potong. Boleh je. Tapi kita, oleh kerana orang yang kita dengar cerita tadi, Tan Sri apa entah, pernah bedah ni, pernah bedah tu, dia potong kaki mak kita, terus kita redha. Sebab kita rasa kita kurang pandai banding dia. Allah SWT lebih maha bijaksana banding yang lain. Sebab tu bila dia bagi pada kita ketidaktentuan atau ketidaksihatan ke, ada musibah ke, kita kena faham, first thing first, dia alim, dia amat mengetahui, hakim, amat bijaksana, khabir, amat luas pengetahuan, dan yang besar sekali adalah rahim, amat penyayang. Bahkan lebih sayang kita banding mak kita sayang kita. Dan Nabi pernah beri contoh pada para sahabat dalam satu peperangan, seorang wanita tangkap budak kecil tengah orang ramai, susukan depan orang ramai tanpa hiraukan dada dia terbedah sebagainya. Nabi kata kepada para sahabat, adakah kalian rasa perempuan ni sanggup campak dalam api? Nabi kata, tidak ya Rasulullah. Nabi kata, Allah lebih sayang hambanya banding wanita yang sayang anak dia. So kalau kita ada rasa perasaan sebut, kita tahu Allah Ta'ala lebih atentif pada kita banding siapa sahaja. Jadi kita akan adalah berbaik sangka dengan Allah Ta'ala, dan kita akan mengadu pada dia. Dia tahu benda patut ke tidak. Yang kadang sekarang kita ni putus daripada Allah Ta'ala.
Kita harapkan kepada apa? Segala masalah kita diselesaikan dengan magic. Kan? Dan kita lupa bahawa kena rayuan pada Allah Ta'ala, minta pada dia. Allah Ta'ala nak kita minta dan dia janji dia akan makbulkan. Dengan sebab itu, itulah sepatutnya yang menjadi garis panduan sebagaimana Al-Quran berikan. Maka macam saya kata tadi kan, Nabi SAW adalah manusia paling teruk kena musibah, paling teruk kena bala, ujian. Sampaikan kalau patut depression berlaku, Nabi lebih patut depres. Tapi Allah Ta'ala jadikan dengan panduan Al-Quran, baginda SAW tidak menjadi sedemikian. Bahkan setiap kali ayat Quran datang, banyak Allah Ta'ala suruh kata, jangan kamu sedih. Fala yahzunka qawluhum kan, wala tahzan alaihim, wala taku fi dhaikin mimma yamkurun. Jangan kau semua sedih, jangan kau jadi rasa sempit hati pada apa mereka buat apa perancangkan. Maksud Nabi Allah Ta'ala pujuk macam tu. Apatah lagi kita. Baik. Wallahu a'lam. Apa benda tadi bebel kat dalam ni? Saya tak baca semua. Sekejap tengok jap. Tadi apa benda entah bila Ustaz nak accept saya tadi kan sekian. Bismillah sekian. Apa makna aku anak daripada anak engkau? Iyalah anak, okey. Ibnu abdika ibnu amatik. Aku anak hamba lelaki engkau. Kan manusia, kan bapak kita kan hamba Allah. Anak hamba perempuan Allah. Kita anak mak kita, anak bapak kita. Ini abduka ibnu abdika. Aku ni hamba engkau. Anak hamba lelaki engkau. Anak hamba perempuan engkau. Itu maksud dia. Nanti tengok video balik. Nanti kita tengok video balik. Ada. Lepas tu sekian. Tu ada kawan kita post tu. Alhamdulillah, jazakallah khair. Lepas tu kebanyakan sekarang cakap depression tidak kaitan dengan agama. Memang betul banyak. Kita tahu. Tadi sekian hamba engkau. Aku anak hamba lelaki engkau, anak hamba perempuan kau. Mak bapak kita lah, Ibnu Abdika kan. Okay, depression. Work on how to be ikhlas. First sekian, terima kasih. Okay. Wallahu. Tadi nampak ada orang siapa tulis bukan lah. Kena buang dah. Saya nampak ada macam siapa tulis benda pelik dah. Allah alam, tak tahu siapa. Tak geng-geng aswaja ke, geng-geng depres ke. Tapi tak tahu. Tapi pentingnya kita tak tahu, ada kena buang ada siapa kawan kita buang kot. Allah alam. Okey. Jadi kita berhenti sini insya-Allah. Jadi kita dah 1 jam lebih dah pun. So semoga kita jadikan apa benda kita sampaikan hari ini malam ni untuk panduan diri kita dan keluarga kita. So ketahuilah masalah depression ni betul benar berlaku. Tapi bagi saya ulang balik, saya tak setuju dengan sistem cara jampi-jampi dan saya tak setuju dengan cara guna drugs. Sebenarnya orang tu memang dia nak baiki diri sendiri, kalau boleh dia bagi reason balik dengan apa yang dia hadapi. Sebab banyak lagi blessing yang Allah Ta'ala berikan. Banyak lagi benda yang Allah Ta'ala masih lagi buka kepada dia. Kadang-kadang manusia ni sibuk dengan benda yang tak patut sampai akhirnya dia sibuk bergelumbang dengan benda tadi, dia tak boleh lepaskan diri dia. Ni last kali terkunci dekat situ. Sebab tu agama kita tak suruh kita macam tu. Bahkan disuruh kita, diajar kita forgive and forget. Kan, lupa dan juga maafkan. Maka kita kalau nak pegang maafkan orang, kita boleh jadikan diri kita tahu. Fikirkan, kalau kita maafkan orang, Allah maafkan kita. Kalau itulah saja-saja Allah Ta'ala beri kita sebagai panduan atau panggil ganjaran, maka itu dah cukup. Itu dah cukup insya-Allah. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.